Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Tengku Puteri Zainab, pakar kanak-kanak daripada Sunway Specialist Center Damansara. Penyakit COVID-19 ini disebar melalui titisan cecair, iaitu apabila seseorang itu batuk ataupun bersin. Tetapi ada juga segelintir daripada masyarakat kita yang merasa bimbang ataupun risau sama ada penyusuan ibu ini masih boleh diteruskan, sama ada virus COVID-19 ini boleh tersebar melalui susu ibu. Susu ibu ini banyak kebaikannya kepada ibu dan juga kepada anaknya, ya. Dan selain daripada menjadi sumber nutrisi yang lengkap kepada bayi yang baru lahir, ia juga mempunyai pelbagai faktor-faktor perlindungan yang boleh membentuk sistem imuniti seseorang bayi itu, dan ia dapat melindungi bayi daripada pelbagai jenis penyakit. Contohnya seperti jangkitan telinga, peradangan paru-paru, cirit berit dan juga sebagainya. Salah satu faktor perlindungan yang penting di dalam susu ibu adalah antibodi yang dinamakan IgA, iaitu sejenis antibodi yang tinggi kandungannya di dalam kolostrum, iaitu susu ibu yang dihasilkan selepas kelahiran. Dan antibodi IgA ini juga dapat memberi satu perlindungan yang spesifik kepada bayi. Contohnya apabila ibu itu terdedah kepada sesuatu jenis penyakit, ia dapat memberi perlindungan spesifik kepada bayi itu juga. Selain daripada itu, susu ibu juga mempunyai faktor-faktor perlindungan lain seperti antibodi IgM, IgG, lysozyme dan juga lactoferrin. Sehingga kini banyak lagi yang tidak kita ketahui mengenai virus ini. Berdasarkan kajian-kajian telah dijalankan, tiada lagi bukti yang menunjukkan bahawa virus ini boleh tersebar daripada ibu ke bayi di dalam kandungannya. Virus COVID-19 ini juga buat masa ini tidak terkandung di dalam susu ibu. Ini juga menunjukkan bahawa COVID-19 ini tidak dapat tersebar daripada ibu ke bayinya melalui penyusuan ibu. Walau bagaimanapun, ia boleh tersebar kepada bayinya sekiranya ibu adalah kontak rapat kepada bayinya. Wabak COVID-19 juga telah memberi kesan kepada langkah-langkah yang dijalankan oleh hospital rakan bayi. Ini adalah kerana mereka mahu mengurangkan risiko jangkitan daripada ibu kepada bayinya. Contohnya adalah seperti mempraktikkan langkah seperti sentuhan kulit ke kulit sejurus selepas kelahiran, memulakan penyusuan awal selepas kelahiran dan juga untuk ibu berada bersama dengan anaknya sepenuh masa, iaitu konsep rooming in. Pada masa ini, cadangan daripada badan-badan antarabangsa iaitu seperti WHO dan juga CDC adalah untuk penyusuan ibu diteruskan sama ada ibu itu adalah suspek ataupun telah disahkan penyakit COVID-19. Walau bagaimanapun, langkah berjaga-jaga perlu dipraktikkan, iaitu memastikan bahawa tangan dibasuh sebelum dan selepas penyusuan dan juga untuk ibu memakai pelitup muka semasa menyusukan bayi. Selain daripada itu, permukaan-permukaan juga perlu dibersihkan yang mempunyai kontak dengan ibu. Di Malaysia, garis panduannya agak berbeza. Ini adalah kerana kes-kes di negara kita ini semakin meningkat dan di ward-ward hospital COVID-19 sekarang ini mempunyai kekangan ruang untuk ibu bersama dengan anaknya sepanjang masa. Walau bagaimanapun, pada masa ini, sekiranya ibu dimasukkan ke ward dan sambil untuk menunggu keputusan COVID-19, penyusuan masih boleh diteruskan. Bagi ibu-ibu yang positif COVID-19, masih boleh memberi perahan susu kepada anaknya yang mungkin terpaksa dimasukkan kepada ICU. Dan sementara ibu berada di ward, mereka akan diberi sokongan untuk memerah susunya untuk diberikan kepada bayinya dan juga mereka akan diberi kaunseling oleh pakar-pakar obstetrik dan juga pakar pediatrik mengenai kepentingan susu ibu kepada bayinya. Selain daripada itu, pesakit COVID-19 ini juga mungkin akan diberi ubatan yang baru yang masih dalam kajian ataupun penyelidikan. Dan buat masa ini, tiada lagi bukti-bukti kukuh yang menunjukkan bahawa ubatan-ubatan ini adalah selamat untuk digunakan semasa penyusuan ibu. Risiko untuk bayi mendapat jangkitan COVID-19 bukanlah daripada susu ibu, tapi apabila ibu adalah kontak rapat kepada bayinya. Jadi bagi ibu-ibu yang sedang berada di rumah, yang sedang kuarantin, menunggu keputusan COVID-19 ataupun yang mempunyai apa-apa gejala, penyusuan ibu masih boleh diteruskan. Dan sekiranya ibu mahu meneruskan penyusuan ibu perlulah membasuh tangan sebelum dan selepas penyusuan dan juga memakai pelitup muka sewaktu menyusukan bayi. Ingat juga untuk membersihkan permukaan yang ada kontak dengan ibu.
Sekiranya ibu masih berasa bimbang untuk berada hampir dengan bayi, susu perahan bolehlah diberi. Tetapi pastikan susu perahan itu diberikan dengan cara yang bersih. Perah dengan teknik yang bersih dan dikumpul di dalam bekas yang bersih, dan susu perahan itu boleh diberi oleh penjaga yang lain. Bagi ibu-ibu yang memerlukan sokongan dan juga bantuan, bolehlah menghubungi dan membuat temu janji dengan pakar kanak-kanak ataupun kaunselor laktasi anda. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.